Assalamualaikum, bersama saya Sarah Ashikin dalam rancangan Dokumentari Negeri Sembilan. Baiklah, pada kali ini kami akan membawakan anda 4 segmen yang cukup menarik yang akan kami paparkan di sekitar Negeri Sembilan. Negeri Sembilan Darul Khusus adalah sebuah negeri yang terletak di pantai barat Semenanjung Malaysia, iaitu di bahagian selatan negeri Selangor. Nama Negeri Sembilan ini mula digunakan sejak abad ke-16 merujuk kepada persekutuan negeri-negeri yang telah dibuka oleh orang Minangkabau di Semenanjung Tanah Melayu. Untuk segmen seterusnya, kami akan memaparkan kepada anda keindahan dan keunikan Hill Park S2H yang terletak di Seremban 2, Negeri Sembilan. Untuk mengetahui lebih lanjut bikisan yang akan kami bawakan, mari ikuti kami bersama. Sekarang saya berada di Dinosaur Park. Okey, di sini kita boleh melihat pelbagai jenis dinosaur. Antara dinosaur yang terdapat di sini ialah Stegosaurus, ataupun nama keluarga dia Armored Stegosauric Dinosaur. Okey, dia berasal daripada Europe. Ini cuma replika sahaja. Stegosaurus merupakan dinosaur herbivore yang hidup pada akhir zaman Jurasik. Stegosaurus memiliki ekor berduri dengan jumlah duri antara 4 hingga 8 tergantung pada spesiesnya. Dinosaur ini memiliki panjang sekitar 9 meter dan tinggi 4 meter. Para ilmuwan telah menemui sebanyak 11 spesies dinosaur jenis ini. Di sebelah kanan saya ialah dinosaur Triceratops, ataupun nama keluarga dia ialah Ceratopsidae. Juga dikenali sebagai three-horned face. Nampak ya, ada 3 face. 1, 2, 3. Ia berasal daripada Amerika Utara. Nama saya Chong, saya berasal dari Seremban, Negeri Sembilan. Terperanjat lah sebab tak sangka sebab kat puncak sini ada satu taman yang amat menarik. Lagi itu suasana juga yang selesa. Girlfriend saya dia pun orang sini, so dia ajak aku hari ni bersenam kat sini. So biasa aku bersenam kat City Park. So hari ni tukar tempat lokasi sampai sini. It's very suitable to them. So it's quite challenge also to let people to climb up here. Jom. Selain mempunyai replika dinosaur juga, di sini juga kita terdapat pelbagai jenis pokok-pokok. Antaranya ialah Syzygium cumini ataupun Jambolan jiwat salam kerianduan. Ianya berasal daripada India dan Java. Selain daripada replika dinosaur dan juga pokok-pokok yang tanam di sini, kita juga dapat melihat pemandangan yang indah. Akhirnya kita sampai di zon yang ketiga. Di sini kita boleh melihat pemandangan yang cukup indah. Hill Park S2H terletak di salah satu kawasan berbukit tinggi di Seremban 2, iaitu pada ketinggian 162 meter. Pada aras ketinggian ini, kita dapat melihat keindahan pemandangan di bawah. Different races
Kraftangan merupakan hiasan yang menggunakan tangan sepenuhnya atau perkakas ringkas dalam menghasilkan rekaan kraftangan. Setiap hasil kraftangan selalunya membawa kepentingan, kebudayaan atau agama. Industri kraftangan negara kini yang semakin mendapat peningkatan dan terus diminati ramai. Mempunyai keunikan tersendiri dalam menghasilkan rekaan kraftangan mendapat tempat masyarakat di luar sana. Untuk segmen kali kedua ini, kami akan memaparkan kepada anda Kompleks Kraftangan Cawangan Negeri Sembilan yang terletak di Kuala Pilah. Kuala Pilah merupakan salah sebuah daerah yang terdapat di Negeri Sembilan. Ia merupakan daerah ketiga terbesar di Negeri Sembilan selepas Jempol dan Jelebu. Kompleks kraftangan yang terletak di Kuala Pilah menjadi salah satu tempat tarikan pelancong. Saya menggantikan Tuan Pengarah saya yang mana dia tidak dapat hadir dan dia mengucapkan kedatangan anda semua ke sinilah. Untuk pengetahuan semua, kita Kraftangan Malaysia di Negeri Sembilan ni ada dua. Satu di sini dan satu lagi di Simpang Petang. Dua-dua menjalankan aktiviti pembangunan yang mana kita membantu usahawan secara khususnya. So kalau di Kuala Pilah kita lebih kepada rotan dan di Simpang Petang kita lebih kepada buluh. Ya, Kuala Pilah ni memang asal usul kraftangan saya difahamkan memang daripada Kuala Pilah. So and then kita buka selepas Kuala Pilah kita buka di Seremban. So Seremban tu lebih kepada kompleks di mana memang kita buka untuk Kuala Pilah ni pun kita buka untuk orang, tapi kedatangan pelancong ataupun tetamu ke sini memang kurang lah kan. Kawasan ni ke dalam kan. Seremban tu tempat yang besar. Kraftangan Kuala Pilah ni kita ada 5 bahagian di mana satu pentadbiran tu macam biasalah kita mengkoordinasikan apa yang berlaku dalam Kuala Pilah ni. Kedua, kita ada unit pembangunan, unit pentadbiran dengan unit pembangunan, dua unit yang berbeza. Di bawah unit pentadbiran kita ada semua yang berkaitan dengan pejabat, semua kendaan semua kan. Kalau di bawah pembangunan ni kita ada 4 lagi unit di bawahnya di mana kita ada unit rekaan. Tu unit rekaan tu ada tim lain. Lepas tu unit pembangunan industri yang mana tugasnya lebih kepada membantu usahawan. So kita akan pergi setiap daerah ataupun mana-mana usahawan kraft yang berdaftar, kita akan bantu. So di bawah unit pembangunan and then kita ada unit promosi. Promosi ni kita akan buat produk semua. Kita akan bawa dia orang pergi jualan, mempromosikan produk dia. Itu yang kalau tuan-tuan nampak, perempuan, kita nampak kalau di mana-mana mall ataupun di mana-mana program kerajaan, kalau ada produk craft, biasanya usahawan kita ikut serta itulah. Ikutkan bukan kerana masa untuk berapa lama. Kita kalau ikutkan, saya pun taklah kata pandai menganyam sebab saya background saya memang rekaan kan, lebih pada art and design. Tapi pengalaman saya melihat pengalaman tu yang menentukan berapa lama boleh siap. Semakin mahir orang tu, seseorang tu, semakin cepat dia buat, semakin cekap dia menganyam walaupun sambil tengok TV. Kalau nak katakan rekaan, kalau ikutkan kalau adik-adik pergi ke kompleks kraft, kami punya ibu jabat sendiri, rekaan yang dihasilkan oleh mereka daripada dulu sampai sekarang dah lebih ribu-ribu. Situasi ni dah boleh agak pun. Bayangkan ini korang duduk sorang-sorang layan perasaan. Aduh, tak best kan? Tiba-tiba terasa nak buat yang lain daripada biasa. Dengan masuk ke dalam poster dan muncul di tempat lain, di ladang kopi, sambil minum kopi yang dipanggang segar. Yang ni memang tak boleh agak. Lepas tu, terjun ke tempat misteri. Terjumpa pula mesin brew sejuk. Yang ini memang betul-betul
betul tak boleh agak langsung. Bila korang timbul di tempat yang sejuk gila, kopi bertukar menjadi aiskrim dan korang julang dengan megahnya dan mula rasa sempoi punya sedap. Dipanggang, dibrew, dibeku. Nestle Drumstick Cafe de Caramel baru, sebab hidup sepatutnya tak boleh diagak. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) merupakan salah sebuah institusi pendidikan tinggi awam yang terletak di Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan. USIM yang dahulunya dikenali sebagai KUIM, College Universiti Islam Malaysia, merupakan universiti Islam yang terawal ditubuhkan pada awal abad ke-21. Fakulti Sains dan Teknologi atau lebih sinonim dengan nama FST telah ditubuhkan pada 1 Disember 2003. Fakulti ini ditubuhkan untuk melahirkan pakar sains dan teknologi dalam pelbagai bidang yang kritikal dengan objektif untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang membangun dan progresif. FST menawarkan 6 program di peringkat praiswazah, antaranya Bioteknologi Makanan, Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko, Keselamatan dan Jaminan Maklumat, Fizik Gunaan dan Teknologi Kimia Industri. Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina atau disebut juga FKAB telah ditubuhkan pada 10 Disember 2015. Dua program akademik yang dahulunya di bawah FST telah dipindahkan di bawah FKAB. Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah FPQS mula beroperasi pada tahun 2009. Fakulti ini menawarkan 3 program sarjana muda iaitu Sarjana Muda Pengajian Quran dan Sunnah, Sarjana Muda Pengajian Quran dan Multimedia dan Sarjana Muda Pengajian Sunnah dengan Pengurusan Maklumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taqiyuddin bin Muhammad Yazid. Saya berasal daripada negeri Sabah. Kawan-kawan di universiti panggil saya Taki. Saya merupakan anak sulung daripada 7 orang adik. Pada tahun 2011 barulah saya mendapat tawaran daripada Universiti Sains Islam Malaysia USIM untuk saya melanjutkan pelajaran saya di Fakulti Pengajian Bahasa Utama di program Bahasa Arab dan Komunikasi. Kemudian saya melanjutkan pada saat ini saya melanjutkan pengajian saya di peringkat master di universiti yang sama dan di fakulti yang sama di dalam program Bahasa Arab Komunikasi. Saya sepanjang saya berada di USIM di pencapaian akademik dulu. So untuk akademik alhamdulillah saya berjaya untuk mendapatkan CGPA 3.75 ke atas pada setiap semester. Pencapaian tertinggi untuk CGPA semester saya mendapat 3.96 dan setelah 8 kali berturut-turut mendapat anugerah dekan daripada fakulti, akhirnya saya berjaya untuk bergraduasi dengan CGPA 3.82 pada Convocation USIM yang ke-13 dan seterusnya dianugerahkan dengan anugerah Diraja Pingat Jaya Cemerlang, merupakan satu anugerah tertinggi yang dianugerahkan oleh Majlis Raja-Raja Malaysia kepada 2 orang pelajar cemerlang daripada setiap universiti awam di Malaysia. Untuk bahagian core curriculum,
saya aktif terlibat di dalam aktiviti kepimpinan. Contohnya, saya telah diamanahkan untuk menjadi salah seorang ahli Majlis Perwakilan Pelajar pada sesi akademik 2013-2014, memangku menjawat jawatan di dalam Biro Akademik dan Pembangunan Intelektual Majlis Perwakilan Pelajar semester saya berada di USIM di peringkat Ijazah Sarjana Muda. FPBU telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melakukan latihan industri di negara Brunei Darussalam, dan latihan industri tersebut telah berlaku selama 4 bulan dan saya telah diamanahkan menjadi guru bahasa Arab yang mengajar subjek Nahwu kepada pelajar Universiti Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam. Dan tips yang sepatutnya diamalkan oleh kita semualah. So antaranya pengurusan waktu. So itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan ulang kaji. So saya jenis ulang kaji saya jenis macam buat daripada awal. Maknanya bila masuk dekat kelas ataupun masuk dekat kuliah, saya akan highlight semua subjek, semua poin-poin yang lecturer sebut, dan saya akan tinggalkan nota kecil. So berkenaan dengan tips untuk belajar ni, apa nota yang lecturer bagi tu kena ambil perhatian. Once lecturer kata ni penting, maknanya tu masuk exam. Bila lecturer kata soalan banyak akan keluar di bahagian ni, korang kena baca. So saya boleh kata sebenarnya orang yang pandai mengurus masa, dia takkan biarkan masa dia berlalu macam tu je. Dan biasanya orang yang pandai mengurus masa ni adalah orang yang sibuk. So pada saya nampak banyak lah. Dan contoh yang berlaku, kawan-kawan yang tak sibuk tapi dia tak dapat nak baca buku, berbanding dengan orang yang sibuk tapi dia dapat habiskan buku tu. Sebab dia rasa waktu yang ada pada dia sangat-sangat berharga untuk dia abaikan, untuk dia isi dengan benda-benda yang tak berfaedah. So pesanan untuk daripada saya untuk sahabat-sahabat semua adalah jadikan masa pengajian berada di USIM ataupun di universiti sebagai satu masa yang digunakan sebaiknya untuk menuntut ilmu. Sebab sebaik kita keluar daripada universiti, masyarakat tengah menunggu kita dan berharap agar kita dapat memberikan sesuatu kepada masyarakat. Dan keberadaan kita di universiti ini adalah satu nikmat yang diberikan kepada kita dan juga merupakan satu amanah yang Allah pikulkan kepada kita. Amanah dalam erti kata yang lain, kita perlu menuntut sebanyak mungkin ilmu pengetahuan dan menggunakan kesempatan, ruang dan peluang yang Allah berikan kepada kita untuk mengumpul sebanyak mungkin ilmu dan mengasah sebanyak mungkin kemahiran yang ada, supaya selepas kita bergraduasi, kita akan kembali kepada masyarakat dan kita berikan yang terbaik kepada masyarakat, dan kita menjadi orang yang bermanfaat, menaburkan manfaat kepada orang lain. Dan moga-moga dengan usaha yang kita lakukan itu, kita dapat menjadi seorang pelajar yang baik dan juga menjadi hamba yang menjadikan dunia ini sebagai jalan untuk kita mendapatkan akhirat. Manalah bos aku ni. Hello bos. Bos ada kat mana? Bos, Datuk Siti dah sampai. Tiada jurugambar? Tiada masalah. Kamera hadapan 20 megapiksel memberikan selfie sempurna dengan Vivo V5. Dengan teknologi cahaya yang lembut, anda pasti nampak menawan walau di dalam gelap. Kamera 20 megapiksel bercahaya lembut. Selfie sempurna Vivo V5.
Baiklah, pada segmen kali ini kami akan menyediakan kepada anda tempat makan menarik di Hut Cafe Laundry Nilai. Mari kita saksikan video ini. Di Art Cafe and Laundry ini dipaparkan pelbagai jenis seni lukis hasil koleksi ahli rakan kongsi kafe ini. Di samping itu, terdapat juga koleksi patung figura daripada filem aksi, majalah dari luar negara, rekod piring hitam dan lain-lain. Okay, baiklah, di hadapan saya ini adalah minum-minum yang mana menjadi tarikan pengunjung-pengunjung di Hut Cafe Laundry. Okay, minum yang pertama adalah Untuk minuman pula, kadar harga di antara RM2 hingga RM5. mari kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Nama saya Arham. Saya dekat kafe ni sebagai chef dan merangkap spokesperson kepada segala urusan-urusan yang berkaitan dengan PR kepada kafe ni. Okey, nama Art Cafe Laundry, Art Cafe and Laundry. Kita orang dapat lepas kita orang came up with the concept yang kita orang nak buat cafe based on konsep dia menggunakan seni-seni. Macam kita orang kat sini ada yang main muzik, ada yang boleh melukis. So kita orang came up with that concept Art Cafe yang menghidangkan makanan-makanan untuk customer dan juga laundry. Tapi atas sebab-sebab tertentu cafe kita orang laundry kita orang terpaksa ditutup operasi dia dan sekarang kita still progress dengan cafe. Cafe ni kita orang buka dah almost more than 1 year. Kita orang buka pada November 2015 dan antara menu-menu yang kita orang serve adalah western, grill, Italian dan juga nasi lemak kukus untuk makanan-makanan timur. Kafe ni beroperasi setiap hari, tak pernah tutup. Kita buka start pukul 6 petang hingga pukul 12.30 malam. But on weekends kita orang extend sikit, kita orang punya business hour kepada pukul 1 atau pukul 2, depends on customer berapa ramai malam tu. Berkaitan dengan harga makanan kat sini. Kita orang dah decide masa nak buka tu, kalau kita buka dengan harga yang mahal macam sekarang ni, bila orang cakap nak lepak kafe je mesti orang macam typically orang akan ingat harga kafe mahal, kopi dia sampai RM15, makanan dia sampai RM20. So kita orang cuba ubah mentality tu, kita cuba ubah cara pemikiran tu dengan kita orang bagi harga yang affordable, tak mahal tak murah. Kita orang cuba letak harga yang below daripada market yang kafe-kafe nearby offer. So kita orang cuba bagi the reasonable price for the best kind of food yang kita boleh offer. Berkaitan dengan pengunjung kat kedai ni, kita orang buka kafe ni pun dengan konsep yang macam ni. Kita orang memang target kebanyakannya remaja, student-student since dekat Nilai banyak sangat tempat study macam USIM ada, Inti College ada, Nilai College ada. So kita orang memang target student kita punya pengunjung, dan kalau kita orang tengok pun dia punya pattern tu memang ramai student datang, but tak ketinggalan pun memang family pun ada ramai datang bawa anak-anak semua on weekends. Pengunjung yang dekat luar sana tu, kepada siapa yang tak pernah datang lagi kat Cafe Laundry ni, kalau nak rasa environment yang a new kind of environment, kalau minat Star Wars ke, minat seni, minat muzik, bolehlah datang ke Cafe Laundry ni dan cuba. Kami ada berbagai menu daripada western, nasi lemak ke Italian, semua ada. Boleh datang dan try pada harga yang berpatutan dan kami jamin akan puas hati.